Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamimi Amira binti Syamsul Bahrain. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Dakwah Tanpa Sempadan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Era Pandemik COVID-19. Borderless Dakwah of Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang in the Era of Pandemic COVID-19. Baiklah, isi kandungan atau perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan saya pada hari ini, saya bahagikan kepada empat perkara utama. Yang pertama adalah abstrak, pengenalan. Yang kedua adalah definisi dakwah dan teknologi maklumat. Yang ketiga ialah pendekatan dakwah. Seterusnya pendekatan dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan yang keempat, transformasi pendekatan dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di era pandemik COVID-19. Baiklah, sekarang kita akan lihat pada abstrak kajian. Melalui abstrak ni kita akan dapat lihat objektif kajian, metodologi kajian dan seterusnya hasil kajian. Okey, apakah objektif kajian ini dilakukan? Objektifnya adalah untuk membincangkan transformasi pendekatan dakwah ketika pandemik COVID-19 salah seorang tokoh ulama, pemimpin dan pendakwah yang terkemuka iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sekarang kita pergi pada bahagian pengenalan. Tahun 2020 adalah tahun yang mencabar buat seluruh masyarakat di dunia kerana telah munculnya serangan virus yang dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 ini telah merebak sehingga ke seluruh dunia dan menyebabkan berlakunya pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan pada pelbagai aspek dan bidang termasuk bidang dakwah. Dakwah tidak dapat dilakukan secara bersemuka dan masyarakat juga tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti harian mereka seperti biasa dengan sewenangnya. Oleh sebab itu, menjadi keperluan untuk melakukan dakwah secara atas talian ketika pandemik. Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji transformasi dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan juga pendekatan dakwah lain yang beliau cenderung gunakan. Selain itu, kepentingan teknologi maklumat kepada dakwah juga akan dibincangkan secara ringkas dalam kertas kerja ini. Definisi dakwah dan teknologi maklumat. Kita lihat dulu pada definisi dakwah. Menurut Ghalwash, dakwah ini ialah perbuatan menyampaikan mesej secara menyeluruh dan ianya meliputi ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Seruan dakwah ini adalah tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh setiap muslim mukallaf dan terdapat juga definisi dakwah lain seperti mana yang telah dinyatakan pada slide pembentangan. Definisi teknologi maklumat. Definisi teknologi maklumat yang dipilih pada pembentangan ini adalah definisi yang diberikan oleh Syed Muhammad Dawilah dan Muhammad Lufti, di mana teknologi maklumat itu adalah teknologi yang digunakan oleh individu untuk mengumpul data dan menganalisis data menjadi maklumat berguna dan bermakna serta menghasilkan maklumat itu dalam bentuk yang pelbagai seperti dalam bentuk grafik, animasi, suara, teks dan maya. Dan manusia kini menjadikan teknologi maklumat itu sebahagian daripada hidup mereka. Kerana apa? Kerana teknologi maklumat itu membantu dalam menyelesaikan masalah, membuka ruang kreativiti dan juga meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam sesuatu pekerjaan. Justru, dengan adanya bantuan teknologi maklumat ini, dakwah juga dapat disampaikan dan dapat disebarkan merentasi sempadan dengan mudah dan pantas. Jadi secara ringkasnya dapat dilihat bahawa dakwah dan teknologi maklumat ini mempunyai hubungan yang kuat antara satu sama lain. Mempunyai berkaitan antara dakwah dan teknologi maklumat. Kerana dakwah juga dikenali sebagai komunikasi dakwah atau komunikasi Islam. Jadi segala bentuk komunikasi atau dakwah tersebut boleh disebarkan atau disampaikan melalui teknologi komunikasi tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada pendekatan dakwah. Kita akan membincangkan tentang pendekatan dakwah secara umum. Dakwah yang berkesan memerlukan kaedah, cara pendekatan atau strategi penyampaian yang bersesuaian dengan golongan sasaran dakwah. Sebab apa? Sebab hala tuju dakwah sendiri adalah untuk membimbing manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup mereka di dunia dan akhirat melalui rahmat dan juga kasih sayang Allah. Jadi untuk mencapai hala tuju dan matlamat dakwah tersebut, perlunya ada pendekatan dakwah yang bersesuaian kepada golongan sasaran dakwah. Dalam membincangkan pendekatan berdakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan oleh beliau, iaitu pendekatan berdakwah secara penglibatan politik, berdakwah secara bersemuka dan berdakwah dengan penulisan.
Dan didapati juga kecenderungan pendekatan berdakwah Tuan Guru adalah pada bahagian pelibatan politik. Itu adalah yang utama kerana beliau merupakan seorang ahli politik dan pemimpin yang disegani. Setelah itu, kecenderungan beliau dilihat pada pendekatan berdakwah secara bersemuka iaitu melalui kuliah dan ceramah, dan seterusnya adalah berdakwah dengan penulisan. Pendekatan berdakwah secara pelibatan politik. Politik merupakan bidang yang telah lama diceburi oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Beliau telah memupuk minat terhadap bidang politik ini sedari kecil lagi kerana bapa beliau merupakan guru politik pertama beliau. Dan menurut Tuan Guru sendiri, dakwah itu adalah usaha untuk menegakkan ad-din dan mentadbir urusan dunia berlandaskan syariat Islam. Justeru, usaha dalam melakukan dakwah itu memerlukan juga kepada kuasa politik untuk mendapatkan kuasa pemerintahan dan seterusnya dapat membangunkan negara Islam. Jadi dengan adanya kuasa politik dan juga kuasa pemerintahan itu tadi akan memastikan syariat Islam dapat dilaksanakan dengan sempurna, melindungi usaha dakwah Islam dan seterusnya menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Oleh sebab itu, Tuan Guru menjadikan pelibatan dalam politik ini sebagai pendekatan dakwah utama beliau. Saya akan menerangkan secara ringkas contoh pelaksanaan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam dakwah politik Islam bersama dengan gerakan partinya. Iaitu yang pertama adalah mengukuhkan perpaduan nasional. Mengapa perlunya pengukuhan perpaduan nasional ini adalah kerana perpaduan adalah suatu aspek yang dituntut di dalam Islam selama mana ianya bertunjangkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, memantapkan kepimpinan ulama. Perlunya memantapkan kepimpinan ulama adalah untuk memastikan pemerintahan dan pentadbiran negara itu diketuai oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan kefahaman yang jelas terhadap Islam. Dan yang ketiga ialah memperkenalkan konsep negara Islam. Tuan Guru ingin memperkenalkan konsep negara Islam kerana pembentukan sebuah negara Islam adalah satu kewajipan kepada setiap orang Islam bagi pastikan Islam tu dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah mewujudkan sektor perkadiran dan pentarbiahan dalam pendekatan dakwah politik Islam. Perlunya sektor perkadiran dan pentarbiahan ini kerana mampu melahirkan pendakwah-pendakwah yang mampu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Seterusnya kita akan lihat pendekatan dakwah yang kedua Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu pendekatan berdakwah secara bersemuka. Pendekatan berdakwah secara bersemuka ini banyak dikaitkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tuan Guru menggunakan ilmu yang dipelajarinya itu untuk dikongsi bersama-sama dengan masyarakat. Kuliah tafsir dan kuliah duha serta kuliah Jumaat yang sering diadakan di Masjid Rusila menjadi satu tempat, satu platform untuk Tuan Guru menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Dan selain itu, Tuan Guru juga menghadiri jemputan ceramah dan kuliah di tempat-tempat lain juga. Beliau tidak hanya tertumpu di Masjid Rusila sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pendekatan dakwah Tuan Guru yang ketiga, iaitu berdakwah dengan penulisan. Tuan Guru telah menghasilkan anggaran sebanyak 108 buah karya yang telah diterbitkan. Ini tidak termasuk dengan dokumen ataupun penulisan yang belum diterbitkan. Karya awal Tuan Guru adalah pada seawal tahun 90-an. Baiklah, kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu transformasi pendekatan dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di era pandemik COVID-19. Dakwah secara atas talian adalah dakwah tanpa sepadan. Ini merupakan subtopik bagi tajuk transformasi pendekatan dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di era pandemik COVID-19. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang antara pendakwah yang tidak ketinggalan dalam menggunakan perkembangan teknologi untuk menyampaikan dakwah Islam. Tuan Guru sendiri pernah membuat kenyataan di media sosial beliau bahawa perlunya untuk wujudkan jentera penerangan dakwah yang sistematik diiringi dengan pengetahuan berkaitan perkembangan teknologi maklumat serta pendekatan berhikmah agar mesej ataupun dakwah Islam itu dapat sampai kepada sasarannya. Dan berdasarkan pemerhatian, didapati bahawa Tuan Guru menggunakan media sosial sebagai platform dakwah beliau dalam berdakwah secara atas talian. Antara aplikasi media sosial yang digunakan oleh Tuan Guru ialah seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram dan juga Telegram. Ketika pandemik ini, Tuan Guru telah menggunakan media sosial ini secara menyeluruh untuk melakukan gerak kerja dakwah. Dan dengan cara dakwah secara atas talian ini membantu Tuan Guru untuk menyebarkan dakwah Islam tanpa sempadan. Dan transformasi pendekatan dakwah Tuan Guru ini iaitu penggunaan media sosial dalam berdakwah melibatkan beberapa aktiviti dakwah yang dilakukan oleh Tuan Guru. Dan antara aktiviti dakwah yang dilakukan oleh Tuan Guru itu adalah kuliah agama melalui Facebook dan YouTube,
penyampaian bahan tarbiyah dan informasi melalui media sosial, usra online dan juga e-book. Kuliah agama melalui Facebook dan YouTube. Pelaksanaan kuliah agama oleh Tuan Guru di media sosial melibatkan kuliah tafsir, kuliah duha dan juga kuliah Jumaat. Pelbagai isu dan topik yang dibincangkan dalam kuliah tersebut dan antara topiknya adalah berkenaan akidah Islam, berkenaan tafsiran surah dan juga sebagainya. Dan setiap kali dalam kuliah beliau, Tuan Guru akan memasukkan isu-isu semasa agar masyarakat cakna akan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Dan sesi kuliah Tuan Guru secara atas talian kebanyakannya telah ditonton lebih daripada 1,000 tontonan. Dan kuliah beliau secara puratanya adalah tidak lebih daripada 55 minit. Dan aktiviti dakwah sebegini yang dilakukan oleh Tuan Guru membantu masyarakat untuk terus mengikuti kuliah agama dan berkongsi ilmu bersama. Maka mesej Islam itu akan terus berterusan walaupun di era pandemik COVID-19. Seterusnya kita akan lihat pada penyampaian bahan tarbiyah dan informasi melalui media sosial. Penggunaan media sosial seperti Telegram, Twitter dan Instagram telah digunakan sebaiknya oleh Tuan Guru dalam berdakwah. Beliau berkongsi informasi dan tazkirah ringkas dalam bentuk gambar atau infografik dalam media sosial tersebut. Cara pendekatan beliau ini mudah untuk menarik minat masyarakat, khususnya golongan muda dalam menerima dakwah Islam. Kerana majoriti golongan muda adalah golongan yang sering aktif dalam penggunaan media sosial. Usra online ini adalah satu kaedah atau pendekatan Tuan Guru dalam usaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya anak-anak muda dan berkongsi ilmu dengan mereka. Usra online ini digelar atau diberi nama Usra Online Bersama Ayah Cik. Dan kebiasaannya Tuan Guru akan mengadakan usra online ini pada waktu malam, iaitu selepas solat Isyak. Dan pelbagai topik yang diperbincangkan dalam usra online ini antaranya adalah tentang isu Palestin, penurunan Al-Quran, maqasid Al-Syariah dalam menangani wabak COVID-19 dan pelbagai topik-topik lain yang menarik untuk dikupas bersama dengan Tuan Guru. Aktiviti dakwah yang seterusnya yang dilakukan oleh Tuan Guru ialah e-book. Penghasilan e-book ketika pandemik COVID-19 merupakan satu pendekatan dakwah secara atas talian yang digunakan oleh Tuan Guru. Kerana kaedah ini juga mampu disampaikan merentasi sempadan. E-book mudah disimpan, dibaca dan tidak memerlukan kos penerbitan dan percetakan yang tinggi. Ketika pandemik COVID-19, kesukaran untuk keluar rumah dan bebas melakukan aktiviti di luar menjadikan e-book satu platform penulisan dakwah yang bagus untuk dikongsikan bersama masyarakat. Kesimpulannya, berlaku transformasi pendekatan dakwah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di era pandemik COVID-19. Tuan Guru telah menggunakan dakwah secara atas talian khusus pada penggunaan media sosial secara menyeluruh di era pandemik COVID-19. Dakwah secara atas talian merupakan pendekatan terbaik ketika pandemik COVID-19 kerana ianya mampu menghubungkan manusia dan mampu merentasi sempadan dengan cepat dan mudah.